Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan Cikgu. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dengan tema kebersihan dan kesihatan unit 8 jadikan amalan. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan DSKP 5.1.4 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam kurungan Roman 1 kata hubung. Tajuk petikan yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah cantik dan sihat. Petikan tersebut terdapat pada halaman 54 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata hubung untuk membina ayat. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat dengan menggunakan kata hubung yang betul dan tepat. Kata hubung. Kata hubung boleh didefinisikan sebagai perkataan yang menggabungkan dua binaan ayat. Biasanya, binaan ayat yang digabungkan merupakan ayat tunggal. Setelah digabungkan, ayat tunggal tersebut akan tergolong dalam ayat majmuk. Berikut cikgu paparkan beberapa contoh kata hubung yang biasa kamu gunakan. Antaranya ialah dan, lalu, sambil, kerana dan juga supaya. Cikgu akan memberikan penerangan ringkas mengenai penggunaan kata hubung tersebut. Kata hubung dan penggunaannya. Kata hubung yang pertama, dan digunakan untuk menggabungkan dua ayat yang setara atau sama. Contohnya, ayat tunggal yang pertama, Aish pandai bermain bola. Ayat tunggal yang kedua, Wafi pandai bermain bola. Kedua-dua ayat ini setara atau sama dari segi predikatnya. Tetapi subjek dalam kedua-dua ayat ini adalah subjek yang berlainan. Kamu boleh menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung dan. Ayat tersebut akan menjadi Aish dan Wafi pandai bermain bola. Penggunaan kata hubung dan juga boleh digunakan untuk menggabungkan ayat yang mempunyai subjek yang sama tetapi predikat yang berbeza ataupun predikat yang berlainan berbeza dengan keterangan cikgu sebelum ini. Contohnya, Alif suka bercerita. Ayat tunggal yang kedua, Alif suka melukis. Jika kamu perhatikan dengan teliti, subjek dalam kedua-dua ayat ini merupakan subjek yang sama iaitu Alif. Tetapi predikatnya berbeza di mana dalam ayat yang pertama predikatnya suka bercerita, manakala predikat bagi ayat yang kedua ialah melukis. Kamu boleh menggabungkan kedua-dua ayat ini dengan menggunakan kata hubung dan menjadi Alif suka bercerita dan melukis. Kita beralih kepada penggunaan kata hubung yang kedua iaitu lalu. Kata hubung lalu
digunakan untuk menggabungkan ayat yang mempunyai tindakan yang berturutan oleh subjek atau pelaku yang sama. Contohnya, Irfan masuk ke dalam biliknya. Ayat yang kedua, Irfan menutup pintu. Ayat yang pertama dan juga ayat tunggal yang kedua saling menunjukkan pelakuan yang berturutan, iaitu masuk ke dalam bilik dan juga menutup pintu. Kamu boleh menggabungkan kedua-dua ayat ini dengan menggunakan kata hubung lalu dan ayatnya akan berbunyi, Irfan masuk ke dalam biliknya lalu menutup pintu. Kita beralih kepada penggunaan kata hubung yang ketiga, iaitu sambil. Kata hubung sambil pula digunakan untuk menggabungkan ayat yang menunjukkan perlakuan yang berlainan tetapi dilakukan secara serentak oleh subjek atau pelaku yang sama. Contohnya dalam ayat berikut, Faisal membasuh kasut. Ayat tunggal yang kedua, Faisal bersiul. Kamu boleh menggabungkan kedua-dua ayat ini dengan menggunakan kata hubung sambil kerana pelakuan yang dilakukan oleh subjek iaitu Faisal melakukan kedua-dua perkara iaitu membasuh kasut dan bersiul secara serentak. Ayat tersebut boleh berbunyi, Faisal membasuh kasut sambil bersiul. Mari kita beralih kepada penggunaan kata hubung yang keempat, iaitu kerana. Kata hubung kerana digunakan untuk menggabungkan ayat yang menunjukkan sebab ataupun alasan. Contohnya dalam ayat di bawah, Najwa tidak hadir ke sekolah. Najwa demam. Kamu boleh menggabungkan kedua-dua ayat tunggal di atas dengan menggunakan kata hubung kerana. Kata hubung kerana telah menampilkan asbab ketidakhadiran Najwa ke sekolah disebabkan oleh musibah demam. Ayat tersebut boleh berbunyi, Najwa tidak hadir ke sekolah kerana demam. Dan kata hubung yang terakhir ialah supaya. Kata hubung supaya pula digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Contohnya dalam ayat berikut, Ayah menyimpan pisau di dalam laci. Ayat tunggal yang kedua, adik tidak dapat mengambil pisau itu. Penggabungan kedua-dua ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung supaya akan menjadi ayah menyimpan pisau di dalam laci supaya adik tidak dapat mengambil pisau itu. Penggunaan kata hubung supaya ini telah memperjelaskan maksud atau tujuan daripada tindakan ayah yang menyimpan pisau di dalam laci. Mari kita lanjutkan perbincangan ini dengan meneliti penggunaan kata hubung yang terdapat di dalam teks yang bertajuk Cantik dan Sehat. Teks tersebut terdapat pada halaman 54 buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Paparan berikut menunjukkan ketikan dari teks Cantik dan Sihat. Mari kita baca teks ini
bersama-sama. Hana ditemani oleh ayahnya ke klinik pergigian Dr. Huda untuk membuat pemeriksaan gigi. Hana keluar dari kereta lalu berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Dalam petikan atau dalam perenggan yang pertama ini, kita dapati Hana melakukan dua tindakan berturut-turut ataupun dua tindakan secara berurutan, iaitu Hana keluar. Hana keluar dari kereta, kemudian Hana berjalan bersama dengan ayahnya. Dalam keterangan sebelum ini, cikgu ada nyatakan jika perbuatan yang dilakukan secara berurutan atau berturutan, kamu hendaklah menggunakan kata hubung lalu untuk menggabungkan ayat tunggal yang pertama dan juga ayat tunggal yang kedua. Cikgu rasa kamu tentu tahu bahawa Hana keluar dari kereta merupakan satu ayat tunggal ataupun ayat selapis yang pertama. Baik, ayat selapis atau ayat tunggal yang kedua adalah Hana berjalan bersama dengan ayahnya ke klinik. Di situ terdapat dua ayat tunggal yang telah pun digabungkan dengan menggunakan kata hubung lalu. Penggunaan kata hubung lalu digunakan khusus untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan secara berurutan. Kita lihat semula ayat yang seterusnya. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Di sini juga terdapat dua ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama ialah mereka berjalan. Manakala ayat tunggal yang kedua ialah mereka berbual-bual. Oleh kerana perbuatan berjalan dan berbual-bual ini dilakukan secara serentak, maka kata hubung yang paling tepat untuk digabungkan atau untuk menggabungkan kedua ayat tunggal ini ialah kata hubung sambil, kerana tindakan yang dilakukan secara serentak oleh Hana dan bapanya atau Hana dan ayahnya. Mari kita ikuti perenggan yang kedua. Doktor memeriksa gigi Hana di dalam bilik rawatan. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan. Ini merupakan ayat tunggal yang pertama. Ayahnya menunggu di luar bilik rawatan, kemudian tempat kosong yang perlu kamu penuhi dengan kata hubung yang sesuai bagi menggabungkan ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua. Ayat tunggal yang kedua boleh berbunyi ayahnya membaca surat khabar. Kamu perlu menggabungkan ayat tunggal yang pertama, ayahnya menunggu di luar bilik rawatan dan juga ayahnya membaca surat khabar dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Berikut merupakan beberapa cadangan jawapan daripada cikgu. Kamu boleh menggunakan kata hubung lalu ataupun kata hubung sambil ataupun kata hubung dan. Tindakan yang dilakukan oleh ayah Hana
merupakan tindakan yang dibuat secara serentak, iaitu menunggu di luar bilik rawatan dan juga tindakan membaca surat khabar. Apabila tindakan dilakukan secara serentak, kata hubung manakah yang paling sesuai untuk kamu gunakan bagi menggabungkan ayat tunggal ini atau menggabungkan kedua ayat tunggal ini? Kamu perlu pilih jawapan ataupun kata hubung yang bersesuaian. Sekarang, mari kita beralih ke perenggan yang ketiga. Dalam perenggan yang ketiga ini, kamu disajikan dengan ayat tunggal yang berbunyi gigi Hana bersih. Ayat tunggal yang berikutnya, gigi Hana cantik. Kamu juga telah diberikan ayat majmuk yang berbunyi gigi Hana bersih dan cantik. Kedua-dua ayat tunggal ini mengandungi unsur yang setara. Jadi, ayat tunggal tersebut telah pun digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Tugas kamu adalah menggabungkan pula ayat tunggal yang berikutnya. Ayat tunggal tersebut berbunyi, Doktor memuji Hana. Kemudian, Hana menjaga giginya dengan baik. Kamu hendaklah menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung yang bersesuaian. Kamu boleh menggunakan kata hubung dan ataupun kata hubung supaya ataupun kata hubung kerana. Sila semak semula nota yang telah cikgu bincangkan sebelum ini sebelum kamu membuat atau memilih kata hubung yang bersesuaian untuk menggabungkan kedua ayat tunggal ini. Selanjutnya, perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat ini perlu kamu bina sendiri berdasarkan kepada gambar yang telah pun diberikan atau ditunjukkan. Jika kamu perhatikan di dalam gambar ini, tentu kamu dapat melihat di mana Dr. Huda telah memberikan hadiah yang berupa ubat gigi dan juga berus gigi kepada Hana. Hana telah menerima hadiah tersebut dengan senyuman yang manis. Cikgu gariskan atau cikgu paparkan ayat bagi keadaan ini sebagai ayat tunggal yang pertama. Doktor menghadiahkan berus gigi kepada Hana. Ini merupakan ayat tunggal yang pertama. Manakala ayat tunggal yang kedua ialah doktor menghadiahkan ubat gigi kepada Hana. Di sini terdapat dua ayat tunggal yang perlu kamu gabungkan supaya menjadi ayat majmuk. Ayat tunggal yang ketiga pula berbunyi Hana tersenyum. Hana mengucapkan terima kasih kepada doktor. Baik. Sebagaimana yang telah cikgu jelaskan tadi, ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua mengandungi unsur yang setara. Jika unsur setara dalam ayat, apakah kata hubung yang patut kamu gunakan? Dan dalam ayat tunggal yang ketiga dan ayat tunggal yang keempat, tentu kamu dapat camkan bahawa Hana telah melakukan dua aktiviti secara serentak, iaitu Hana tersenyum dan juga Hana mengucapkan terima kasih kepada doktor.
Jadi, cadangan jawapan atau kata hubung yang antara lain boleh kamu gunakan ialah dan juga sambil. Kamu perlu melengkapkan atau menggabungkan ayat yang telah cikgu berikan dengan menggunakan kata hubung yang tertera. Cikgu harapkan kamu dapat melakukan aktiviti tersebut di dalam buku tulis yang bergaris satu. Cikgu mahu kamu tulis sebagaimana yang telah cikgu paparkan dalam slide ini. Sila salin semula, tuliskan tarikh, kemudian hari, kemudian kemahiran serta tajuk. Kamu perlu menulis atau menyalin semula perenggan yang pertama sambil menggariskan kata hubung yang digunakan bagi perenggan yang pertama. Seterusnya, kamu salin pula perenggan yang kedua. Kemudian, sila tuliskan kata hubung yang patut kamu gunakan bagi perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga juga kamu perlu salin dan lengkapkan dengan menggunakan kata hubung yang bersesuaian. Dan akhir sekali, sila salin perenggan yang keempat dengan mengisi tempat kosong atau gabungkan ayat tersebut dengan penggunaan kata hubung yang bersesuaian. Sila lengkapkan latihan ini dalam buku tulis bergaris satu kamu. Beralih kepada buku aktiviti, sila buka buku aktiviti kamu pada halaman 64. Kamu diberi beberapa pilihan jawapan. Kamu perlulah memilih jawapan atau kata hubung yang bersesuaian untuk kamu lengkapkan petikan yang bertajuk mengira langkah ini. Baik, sila lengkapkan tugasan atau latihan kamu. Yang pertama, tugasan yang terdapat dalam buku teks pada halaman 54. Dan yang kedua, maaf, cikgu tersilap di sini. Latihan atau tugasan yang kedua kamu terdapat dalam buku aktiviti jilid 1 kamu pada halaman 64. Cikgu rasa sehingga kita bertemu lagi cukup setakat ini. Sekian, terima kasih.